Kita bukan labu dia dah nak sambut Halloween. Apalah kenapa? Yang kata Allah, yang kata cerita Halloween di bulan labu tu apa pasal? Kan? Dan sajalah tadi saya duk baca kitab ni apa semua ni saja ada duk search tengok. Rupanya cerita Halloween pun cerita mengarut juga. Kan? Tu pun ramai yang duk percaya dan ramai yang kata orang barat ni yang mereka guna logik akal ni. Duk ramai tu sekalian. Saya teringat balik, oh dulu ada cerita, saya tak ingat dulu, zaman saya budak-budak. Hantu susu, pernah tak? Oh, tuan-tuan. Daripada kampung saya belah Kedah, ramai viral daripada, dulu tak ada lah viral di kita. Dia baru tahu hantu susu dah turun di Kelantan dah. Berapa banyak dah rumah tu kena. Kita hidup di rumah tak boleh kena malam. Pasal apa? Dia kata hantu susu tu nanti di rumah orang. Dia berbentuk satu orang perempuan, dia bawa budak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب ما جاء في أكل الدباء. Nombor 9. Muka surat 8 kita ada rumi. Kita rumi muka surat 13. Kita rumi muka surat 13. Dia baru masih kita ada PDF ada. Dia sok cipta terpelihara. Baik, malam ni kita akan tengok satu tajuk bab majaa fi akli dubba. Apa maksud dubba? Nombor 9 tu. Dia dalam, kalau tak silap tu ada kitab. Rumi ni dia main hadis ada kan? Dia main hadis semua tu. Nombor 5, hadis nombor 5. Tapi kita tengok yang nombor 9 tu. Sebab yang bawah tu pun dia akan mengulang benda yang sama. Baik, nombor 9, bab majaa fi akli dubba, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis makan buah labu. Cerita dia main di Flora Rosa ni kira makan. Kan, saya duk tengok Facebook, dia tiap malam makan. Kan, makan boleh kita kan tak tahu lah. Kalau tak gemuk lagi tak tahu. Baik, ketahuilah kiranya saudaraku. Malam ni kita akan tengok yang kata buah labu ni. Kan, yang kata buah labu ni. Ketahuilah kiranya yang saudaraku, buah labu itu banyak khasiat memakannya. Dubba ni, apa maksud dubba? Buah labu ni, labu yang warna kuning. Kuning nak oren tu. Buah kita dah buat apa? Kita dah buat sawa, ada orang buat kek, ada orang buat buah labu jenis macam tu. Dia kata buah labu tu banyak khasiat kalau kita makan. Dan dia ialah makanan orang yang panas badan. Siapa yang badan dia panas, antara untuk nak menyejukkan badan selain daripada dia minum air cap badak kan, air cap badak, air kaki 3 apa buah lembu ni mulut pisang yang tu je, makan buah lembu. Dan dia juga akan memadamkan panas di badan dan juga menyejukkan barang yang ada dalam perut ni. Sebab Allah tuan-tuan sekalian panas Allah. Belum kita di Putrajaya ni hujan kira ada cantik. Saya balik 2-3 minggu duk balik belah utara, belah Pulau Pinang, belah Kedah apa semua. Tak ada langsung hujan. Panas dah ya Allah. Kira buka aircon 24 jam, tu pun tak berasa. Kan, kalau duk gagah buka lagi dengan aircon pun nanti dia marah kita. Dia kata aku tak lah nak bagi sejuk. Tak ada cuaca. Dan dia kata apa lagi di sini, dia kata kan makan buah labu itu dia dapat menghilangkan dahaga. Kan, makan buah labu dia bagi hilang dahaga. Cantik bulan puasa ni, beli banyak-banyak tak ada rumah. Kan? Dan dia bagus bagi hempedu. Nah, dia kurang, dia boleh buang lemak yang ada di badan. Dia apa? Emulsion kalau dalam bahasa orang putih ni. Dan dia boleh buang lemak-lemak ni. Itu tugas hempedu. Dan juga tiada berubat orang yang kena kepanasan. Maknanya boleh jadi ubat. Siapa yang badan panas dan semua ni, dia boleh jadi ubat. Dan tiada yang lebih sempurna manfaat daripadanya. Dan juga dia melembutkan perut. Bagi lembut ni, perut ni, melembutkan perut ni masuk apa tuan-tuan? Memang perut kita dah lembut dah, tapi nak bagi hadam. Kan? Dia buah-buah ni, dia macam-macam. Ada buah pisang, dia bagi hadam, bagi memudahkan kita untuk kita nak menyelesaikan. Tuan-tuan, saya baca kitab ni, baca pula. Kitab ni nak cerita hadis kan, ngaji bab kesihatan kan. Rupanya
Yang kata Nabi Muhammad ni, dia bukan ajak kita buat amal ibadah daripada segi semayang, solat apa semua ni. Makan juga ibadah. Makan juga ni. Sampai tak tu punya Nabi ajak kat kita yang mana makanan yang halal, yang mana makanan yang haram, yang mana makanan yang baik untuk kita. Dalam hadis tu, nak abang apa tuan-tuan? Nabi Muhammad ni komplit kehidupan dia. Kehidupan dia ni komplit. Maksud dia apa? Dia ni semua ada di sisi manusia ni ada peranan daripada Nabi SAW. Maka tidak ada alasan untuk kita tak ikut sunnah Nabi. Tak ada alasan kita tak boleh ikut Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi menceritakan benda macam ni. Siapa nak kapan nak jadi sihat, makan yang ni. Siapa nak Nabi cerita benda-benda yang macam ni. Dan dia kata buah labu ini juga menambahkan otak. Maksud dia bagi ingatan kuat. Di samping kita duk makan kismis. Kan? Lalu ni dia main macam-macam. Kismis nak bagi tajam otak kita, nak bagi kuat ingatan kita. Ada pula kismis yang dibacakan 37 pula ada tu. Oi, ditambah macam tu pula. Kan? Jadi orang pegang-pegang makan kismis. Makan-makan lupa apa tu juga. Kan tak tahu macam apa. Rupanya dia silap makan. Lah tentang ya Allah. Hadis ni pun nak kena baca bagi detail. Nak kena tengok konten sunnah. Dia ajak macam mana. Dia bukan boleh pakai duduk borong cerita macam tu aja. Pasti akan ada orang yang akan mengambil kesempatan. Ada betul sekalian. Dia berkata ni budak-budak nak ambil paisa SPM, nak ambil paisa apa semua makan kismis bagi banyak-banyak. Pasal apa? Pasal nak bagi tajam otak ni. Dia makan kismis 3 long. Betul sekalian. Tak dulu. Pasal apa tak lulus? Pasal duk garah makan, buku tak baca. Dalam kelas dia tak mengaji pun. Dia duk kira makan je. Saya teringat sekalian. Belah-belah kampung saya. Ada satu bomo. Yang bomo ni, dia bukan takat boleh jampi orang hak sakit apa semua ni. Bomo ni juga. Dia boleh bagi budak-budak yang nak ambil paisa ni, boleh jawab paisa. Cara dia macam mana? Pergi cari pensil 2B, pergi bagi kat bomo tu. Nanti dia jampi. Dengan pensel tu bila kita guna untuk tanda apa semua ni, boleh dulu. Kan? Ada orang, ya, orang happy, bukan orang yang tak pandai. Happy ni orang cerdik-cerdik dia kata, ikhtiar, Ustaz Akui macam tu pun. Saya dah fikir, bomo ni, sekolah pun dah. Macam mana dia boleh jampi orang bagi orang faham? Tu apa? Ui, guna semua bila agama ni. Pasal apa? Pasal dia tak faham konten. Memanglah kita ikhtiar. Kita memang berdoa kepada Allah, tapi usaha itu kena ada. Itu agama. Agama bukan nak suruh kita besar aja, tapi usaha itu kena ada. Macam mana jadi kat sahabat kita di Palestin. Memang benda tu memang dijanjikan oleh Allah yang kata bumi Palestin ni bumi jihad. Tapi adakah mereka nak duduk saja? Mereka tak duduk saja. Mereka berjuang juga untuk mempertahankan tanah air. Walaupun pada hakikat dia, Allah Ta'ala kata apa? Hampa duduk dalam bumi ni, bumi jihad. Jangan mereka nak tunggu macam tu, tunggu mati. Tunggu ada bom kat mereka, tanpa mereka berjihad. Tidak. Agama bukan macam tu. Agama tetap usaha. Kita duk kata rezeki main daripada Allah. Ni, ulat dalam batu pun boleh makan. Ustaz. Lepas tu kita nak berzikir saja. Nanti sebenarnya. Tak buat kerja. Orang kata, ilmu tak nampak, buat kerja. Dia tak kerja ni semua dunia. Dia kata, Tuhan yang bagi. Oh, kacau. Tu nak kena faham yang kata konteks hadis Nabi SAW. Baik, dan dia kata juga di sini buah labu. Nak cerita tentang buah labu ya, ada pergi sampai Palestin. Dan berguna juga buah itu adalah untuk mencerahkan mata. Kan? Tapi kita ni mainkan berumur ni, makan dengan pokok-pokok labu pun dia tak cerah lah. Kan? Dia tak cerah. Main dengan spek mata pun cikitnya terbaiknya kanta macam ni. Dia pergi balon sekali ngakak pokok labu tu dia tak cerah Ustaz. Nampak sangat kata hadis ni bohong. Tuan-tuan, dia ikut faktor lah. Walaupun Nabi dua abang kata buah labu ni, tapi nak kena tengok juga daripada segi kajian saintis apa semua, tengok ni perubatan yang ada dalam ni daripada segi research dia. Kalau buah tu tidak serasi dengan badan kita, jangan lupa agak makan, yang tu aja. Agama nak abang kalau hang makan benda tu serasi dengan buah makan, tak ada masalah. Itu kelebihan hang akan dapat. Tapi kalau benda tu allergic pada kamu, benda tu tak serasi dengan badan kamu, jangan lupa agak makan. Pasal apa? Kalau agak makan, dia datang mudarat yang lagi besar. Agama tak ada, tak bagi kita celik macam tu. Okey. Dan bagaimana untuk kita nak memperbuat, nak masak macam mana pun, nak buat macam mana pun, silakan buat. Kata pengarang kita ni.
banyaklah lagi faedahnya yang tersebut di dalam kitab yang begitu panjang. Banyak cerita buah lembu ni kelebihan dia cukup banyak. Baik, kalau kita tengok hari ni tu kan macam-macam buah lembu ni orang buat repek lah, orang buat macam-macam makanan lah. Silakan buat, tak ada masalah. Kan? Tapi kadang-kadang ramuan yang bersama dengan buah lembu tu yang jadi masalah kat kita tu. Buah lembu tu cantik dah. Kita buat gulai lembu ke apa ke, tapi minyak atau 3 jengkai punya minyak atau kira sakit sobat gue. Kan? Allahu Akbar. Baik, oleh itu bagus memakannya. Kan dia apa? Buah lembu ni buah bagus. Pasal apa bagus? Sebagaimana Nabi kita memakannya. Pasal Nabi SAW bagus itu di situ. Kalau tak bagus, Nabi tak makan. Sebab benda tu bagus. Sebagaimana Nabi kita memakannya seperti yang tersebut pada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan demikian ini katanya. An Abi Talut qala dakhaltu ala Anas bin Malik wa huwa ya'kulul qar'a wa huwa yaqul ya laki syajara ahabbaki ilayya al-hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyyaki. Diriwayatkan daripada seorang yang bernama Abi Talut Asy-Syami. Itu nama dia tu. Dia ni siapa tuan-tuan? Dia ni bukan sahabat Nabi. Tetapi dia ni adalah tabi'in. Orang yang tak sempat hidup pada zaman Nabi, tapi dia sempat hidup pada zaman sahabat Nabi. Orang yang sempat hidup pada zaman sahabat Nabi disebut sebagai tabi'in yang datang kemudian. Dia tak pernah jumpa Nabi. Dia tak sempat hidup zaman Nabi. Nama dia Abi Talut Asy-Syami. Nama dia tabi'in. Dia meriwayatkan hadis ni. Dia kata telah masuk aku ke atas seorang sahabat bagi Nabi SAW yang nama sahabat itu adalah Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari aku masuk dalam rumah Anas bin Malik. Bila aku masuk dalam rumah Anas bin Malik, aku duk tengok Anas bin Malik ni dia kata apa? Padahal ia yang ni Anas bin Malik sedang makan buah labu yang dimasak kasi. Kasi ni maksud apa? Dia masak lebih kurang macam kunafah. Betul tak kunafah? Kan masak, dia ada masak steam dia apa semua macam tu. Yang kata buah lembu tu telah dibuat macam tu. Kan? Jadi Abi Talut ni dia masuk rumah Anas. Waktu tu Anas tengah duk menjamah makanan tu. Jadi dan dia berkata, kata Abi Talut lagi, dia kata aku tengok Anas duk makan buah lembu itu. Waktu tu Anas kata apa? Anas kata, amboi, kamu wahai pohon lembu, apalah eloknya kamu, apalah sehabis-habis sukanya engkau kepada aku. Dia nak macam tu. Sambil duduk makan tu, Anas bin Malik kata apa? Anas bin Malik kata, amboi sedapnya kau. Kan? Maksud dia sedap semula yang kata labu ni. Apalah istimewa yang ada dekat hang ni. Sampai aku boleh suka untuk nak makan hang. Kan? Anas sudah kata macam tu. Pasal apa tuan-tuan Anas kata macam tu? Kerana suka Rasulullah SAW akan tiga. Kan? Dia kata aku sonok makan kamu. Padahal tuan-tuan yang tu dia macam review makanan. Kadang-kadang kita tengok orang makan, wish betul sedap, betul ni. Dia cakap seorang-seorang. Bukanlah kata dia ni tak betul, tapi dia sonok cakap. Kan? Macam kita ni makan kambing ke apa ke, kita duduk seorang-seorang kita makan, wish sedap ni benda ni. Dia cakap seorang-seorang. Kan? Jadi orang sambil dengar kan cakap, siapa dia ni gila ke apa. Bukan dah, tapi sonok cakap seorang-seorang. Macam tu lah Anas bin Malik. Rupanya Anas bin Malik dia duduk bercakap macam tu. Dan dilihat oleh Abi Talut yang meriwayatkan hadis. Anas bin Malik kata apa? Dia kata, betulnya kamu wahai lembu. Kamu ni sedap dan aku suka kat kamu. Pasal apa aku suka kat kamu? Pasal Nabi SAW suka. Pasal itu aku suka. Ini sahabat. Sahabat Nabi ni, mereka ni duk tengok gerak dari Nabi selalu. Benda apa yang Nabi suka, benda itulah yang mereka akan cuba menanamkan minat dan suka juga kepada benda. Macam mana yang berlaku kepada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar ketika mana dia duduk tawaf di Kaabah. Tiba-tiba dia nampak ada sahabat yang lain pakai kucuk Hajarul Aswad. Dan benda itu juga Nabi SAW kucuk. Tapi yang kata Sayyidina Umar ni, dia juga kucuk benda tu. Tapi dia tak tahu pasal apa kucuk benda tu. Pasal apa kucuk benda tu. Sebab tu dalam satu hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ni hadis luar tak ada dalam kitab. Sayyidina Umar kata apa? Innahu qabbala al-hajar. Waktu dia pergi kucuk, dia kata Hajarul Aswad. Dia kata, inni a'lamu annaka hajar la tadur wa la tanfa'. Dia kata, wahai batu. Umar kata kat batu tu, Hajarul Aswad. Umar kata, wahai batu.
Aku tahu kata hang ni tak ada benda lain. Hang hanya seketul batu. Maknanya hang tak ada istimewa apa pun wahai batu. La tadur wa la tanfa. Hang tak boleh bagi mudarat ke orang, hang tak boleh bagi manfaat ke orang. Pasal hang tak ada kuasa apa. Pasal apa? Pasal hang seketul batu. Ni, waktu saya Umar dia nak kucuk Hajarul Aswad tu. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Dia kata, kalaulah tak pasal aku tengok Nabi duk pergi kucuk kamu, aku pun tak kucuk kamu. Pasal apa aku kucuk? Pasal apa aku cium? Pasal Nabi cium kamu. Walaupun cerita tentang sekalian kata batu tu main daripada batu syurga lah, apa-apa semua tu, tapi Sayyidina Umar dia lebih nak tengok kepada realiti. Pasal apa orang duk kucuk? Pasal apa orang duk kelang kabut nak cium yang kata Hajarul Aswad ni? Pasal apa? Pasal benda ni sunnah. Benda ni diajarkan oleh Nabi. Sebab tu Umar kata Nabi nasib baik dan Nabi cium kamu. Kalau Nabi tak cium, aku pun tak cium. Dah nampak tak? Kita hari ni tuan-tuan boleh cium Hajarul Aswad tu, Allahu Akbar. Balik main duk cerita tu seorang Rosla ni 3 bulan berturut-turut punya cerita tu kita abang kata saya cium Hajarul Aswad depan mata saya. Tuan-tuan tengok macam mana tu nak pergi cium tu dengan dia pergi sigung orang, dengan pergi tumbuk orang, dengan pergi pijak kaki orang. Pergi tarikkan umrah orang, ihram orang pun ada. Tarik-tarik orang tu kenapa putih? Dia pergi kona, dia pergi potong kiu orang tu pasal boleh. Tuan-tuan, berlaku macam-macam nak pergi cium tu. Tak ada apa pun benda tu, cuma sunnah Nabi. Kan, nampak tak? Allahu Akbar. Ni yang kata oleh Sayyidina Umar. Umar buat juga benda tu pasal apa? Pasal benda tu dibuat oleh Nabi SAW yang kata sahabat Nabi ni. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata Abu Isa At-Tirmidzi pada bab ini ada riwayat daripada Hakim dan daripada Jabir dan bermula ini hadis gharib daripada ini wajah. Baik, nombor 10. Masalah. Makan lagu itu diharuskan oleh syarak kita. Makan lagu ni dia bukan hukum wajib. Tapi benda tu digalakkan. Agama ni menggalakkan. Pasal apa? Pasal Nabi buat benda tu. Pasal Nabi suka benda tu. Baik, dengan dalil ataupun dengan bukti, dengan hujah, perbuatan Nabi SAW, dia amat suka memakannya. Sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u fi sahfa, yakni ad-dubba. Fala azalu uhibbuh. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya telah aku lihat akan Rasulullah SAW, dia mencari di dalam pinggan dengan tangannya, yakni akan labu. Kan Nabi ni, kalau orang letak juga dia labu apa dalam tu ada daging ke apa semua, Nabi tengok-tengok, oh boleh labu. Kan? Nabi tengok-tengok boleh labu. Nabi tak tengok benda lain, Nabi akan pergi cari benda tu dulu. Pasal apa? Pasal benda tu favorite. Benda tu kesukaan Nabi. Kan? Anas kata macam tu. Kerana gemarnya ia, yakni Nabi SAW akan lagu itu. Nabi tengok lagu ni, Nabi rasa seronok. Hingga jika ada daging yang bersama-sama dengannya di hadapannya, ditinggalkannya daging tu. Oh, Nabi walaupun Nabi tengok ada daging ni, dan daging ni pun daging sedap. Daging ni pun sempoi punya daging. Nabi tolak di tepi daging ni. Nabi akan pergi cari labu dulu. Tuan-tuan tengok macam mana yang kata Nabi. Macam kita hari ni, tuan-tuan sekalian, sayur. Kita tahu sayur itu kebaikan untuk kita. Kan? Sayur dengan ayam masak merah, ayam masak kicap, apa nak. Kita dah bawa nasi dah. Kita pergi ambil sayur. Dulu kan ambil daging ayam masak kicap dulu. Itu dulu kita ambil. Tambah pula kalau kambing. Sayur ni tuan-tuan, ketak tepi dulu. Sayur ni bila dah kambing dah ambil, dah ayam masak merah dah ambil, baru sayur kita pergi cucuk tepi. Kan? Tak ada orang yang pergi balun sayur dulu. Nampak? Nabi ajar macam tu, betul? Nabi yang bang Nabi kata mereka aku labu. Pasal apa? Pasal Nabi duduk tengok orang-orang lain ni, dia duduk nampak daging, duduk nampak satu macam punya daging. Kan duduk nampak ayam bagus punya, jadi Nabi tolak yang tu. Tak apa, yang ni benda hangpa suka ambil kat hangpa tu. Aku ambil labu. Orang pun tak marah, betul? Kan? Kita pun macam tu lah. Kalau pergi tempat kenduri. Duk nampak ayam, duk nampak kambing, duk nampak lembu apa-apa semua ni, nampak bagus-bagus punya ikan bakar lah apa lah. Tengok sayur dengan ulam tu ada. Kita pilih yang tu dulu. Orang senyum kat kita. Pasal apa? Oh bagus, tak apa tu Haji habis sayur, habis tu Haji makan kena sihat ni. Kawan nak kata makan buah sihat tu, dia ambil balu dulu kan. Kan? Nabi dia ajar macam tu. Kalau Nabi tak mau apa-apa daging apa semua, Nabi tolak di tepi. Pasal apa? Pasal Nabi suka yang kata labu.
Baik, maka sentiasalah pula saya baca hadis ni saya tentang pergi buat lauk ni labu dulu kan tak ada lauk dia. Kan? Lepas ni dia buat kuih dia kata Nabi suka lah ni kita buat apa nama? Labu 3 rasa. Buat dia tu. Labu masak kurma, labu bakar, labu apa? Orang kata lauk orang malam ni, lauk labu ambil muka hang. Pada muka hang nak dengar sangat baca kitab ni. Nabi betul. Kan? Jangan macam tu. Yang ni nak abang nak abang Nabi SAW dia suka macam tu. Maka sentiasalah pula gemar aku, kata Anas bin Malik, aku pun lepas daripada tu. Dia encourage, dia cucuk jiwa aku, dia bagi satu motivasi dekat aku pun jadi suka kepada lagu. Pasal aku tengok Nabi ni, nampak suka sangat yang kata dengan lagu. Maka sentiasalah pula gemar aku, kata Anas bin Malik, memakannya semenjak aku lihat Nabi SAW sukakan akan dia. Kan? Macam kita hari ni kan ada kawan-kawan kita kan kita duk minum air masak ya, tapi tiap kali kita keluar kedai dengan dia, kita duk tengok dia duk minum teh tarik. Kan? Minum teh tarik. Kita duk tengok dia satu hari teh tarik, lagi esok teh tarik, lusa teh tarik, dia semua saja. Dia kita try semua sekali. Kita kena tuan-tuan sekalian. Tak minum dah air masak, minum teh tarik dulu. Pasal apa? Pasal kawan ni yang pasal sudah, kalau bahasa kita kata apa? Sudah meracuni kita. Kan? Dia racun kita tu sampai kita ni teh tarik sampai kaki kena potong. Itu ya. Allahu Akbar. Baik, kata Abu Aisyah At-Tirmidzi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Hadis sahih. Baik, dan ada Imam Nawawi menerangkan makan labu itu di dalam syarah Muslim. Sedang makan labu bukan Nabi dekat ni, Imam Nawawi pun ada sebut dalam syarah Muslim. Dan telah datang riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha إذا طبخت قدرا فأكثري فيها من الدباء فإنها تشد قلب الحزين. Bahawasanya Rasulullah SAW ni riwayat daripada Aisyah. Aisyah kata apa? Nabi SAW selalu bersabda ia bagi isterinya, yakni bagi Aisyah. Nabi kata ke Aisyah, apabila engkau naikkan periuk di atas api untuk nak masak, maka banyakkan olehmu wahai Aisyah di dalamnya daripada labu merah itu. Labu merah ni labu kuning itulah kita duk makan itu. Ha? Nabi dipesan kepada Aisyah. Kata Aisyah, kalau nak buat makanan apa-apa pun pastikan labu tu nak ada. Yang tu aja. Kalau boleh cari. Kalau tak ada nak buat macam mana? Tapi labu tu kena ada. Bagi lebih sikit pasal Nabi suka. Kerana bahawasanya Nabi Habib. Kerana bahawasanya yang kata labu itu dia menguatkan hati orang-orang yang berduka cita. Oh, pula. Rupanya labu ni tentang kita makan ni, kita boleh terhibur. Kan? Labu ni. Kalau kita nak rajin bersedih, untuk nak mengurangkan kesedihan kita, cari labu. Cari labu. Suara-suara. Saya pun tak tahu macam mana nak urai benda ni. Yang pastinya Nabi kata macam tu. Nabi kata kalau kita duduk sedih, yang pertama sekali, cari labu bagi makan dulu. Biar kawan pun nak makan labu, puang-puang, dia kata hilang dah sikit perasaan sedih. Kan? Lepas ni kalau kita tengok orang beli labu banyak, ketahuilah dia sedang bersedih. Mungkin bukan dengan bini apa kan. Kita tanya ada satu macam yang ni banyak beli labu orang ni, dia kata ada. Kita bukan labu, dia dah nak sambut Halloween. Apalah. Ya, Allah, yang kata cerita Halloween di budak labu tu apa pasal? Kan? Tentang sajalah tadi saya duk baca kitab ni apa semua ni saja ada duk search tengok. Rupanya cerita Halloween pun cerita mengarut juga. Kan? Tu pun ramai orang duk percaya dan ramai yang kata orang barat ni yang mereka guna logik akal ni. Duk ramai tu sekalian. Kan? Yang kata Halloween ni, yang kata trick or treat. Kan? Dia ada macam tu. Dia nanti dia pakai pakaian dia dah hari dia untuk dia nak sambut Halloween tu dia pakai pakaian hantu apa semua dia pergi rumah. Kan dia pergi rumah orang apa semua dia pergi tanya. Kan? Trick or treat dia berkata macam tu. Dia berkata nak bagi kat kami gula-gula ataupun nak kena bunuh dengan kami. Hantu pergi macam tu. Saya teringat balik. Oh dulu ada cerita. Saya tak ingat dulu. Zaman saya budak-budak. Hantu susu. Mana kata? Oh tuan-tuan. Daripada kampung saya belah Kedah. Ramai viral daripada. Dulu tak ada lah viral dengan kita. Dia baru tahu hantu susu dah turun di Kelantan dah. Berapa banyak dah rumah tu kena. Kita hidup di rumah tak boleh kena malam. Pasal apa? Dia kata hantu susu tu nanti pergi rumah orang. Dia berbentuk satu orang perempuan. Dia bawa budak. Dia pergi. Yang bukan hadis ni. Yang hadis pula ni saja nak cerita ya. Dia pergi rumah orang. Dia ketuk pintu. Bila orang buka pintu. Dia minta susu. Tu dia yang kata hantu susu tu.
Dia kata kalau rumah tu tak ada susu, dia kata tak apa, tolong pegang anak saya nak keluar pergi cari susu. Jadi kalau dia pegang anak, dia rugi. Bila pergi, anak yang pegang tu tiba-tiba pergi jadi batu nisan. Oh, cerita dulu. Oi, saya zaman budak-budak ni tuan-tuan sekalian, tak berani keluar malam. Sampai mak aku kata, saya tak keluar. Kita saya jumpa tu susu, kacau mak ni. Tak butuh, duk kenal tak? Allah. Lah, zaman lah tak ada lah. Kan? Ramai bila hantu apa pun kan. Hantu pun lari. Orang lari pun lebih hantu daripada hantu. Allahu Akbar. Baik, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, nak cerita tentang Halloween tadi ni. Tuan-tuan suruh cari, tahu dah benda tu tak ada dalam agama pun. Baik. Dan dia kata apa di sini, tuan-tuan, ada riwayat daripada Wa'ilah marfu' di sisi Imam Al-Tabrani di dalam Al-Kabir. Alaikum bil qarb fa innahu yazidu fid dima wa alaikum bil adas fa innahu quddisa ala lisanin sab'ina nabiyya. Ini satu hadis. Hadis ni marfu'. Lazimkan olehmu, kata Nabi, dengan makan buah labu merah itu. Maka bahawasanya dia menejahkan otak. Menejah ni maksud apa? Dia bagi tajam otak kita. Kan kita bagi tajam otak kita. Kita boleh ajar budak-budak, anak-anak tu makan buah labu, ajar pelan-pelan. Tak boleh makan sebiji macam tu, buatlah macam-macam. Terlalu macam-macam. Buat bentuk kek lah, buat bentuk apa. Jadi budak-budak boleh makan juga sikit. Kan? Bagi kita ni lama-lama ni tuan sekalian, boleh juga makan, bukan tak boleh. Tapi nak bagi tajam otak kita ni lemah sikit. Kan? Dia tumpul apa tu ya, yang kita ni. Dan lazimkan boleh kamu makan adas. Adas ni apa? Kacang dal. Kacang dal. Oh, orang hak kaki parpu dengan kaki apa? Kaki apa nama? Bagi tu? Dalca. Oh, dia pun cukup suka lah hadis ni. Kan? Hadis ni cukup suka. Dan lazimkan makan adas, maka bahawasanya telah menyucikan atas lidah 70 Nabi. Maksud dia adas ni makanan para Nabi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bab, kita masuk bab yang baru. Selesai tuan sekalian, yang kata bab lagu ni selesai dah. InsyaAllah kita. Baik, kita masuk satu bab yang baru, bab majalah fi akli zait, iaitu bab pada menyatakan makan minyak. Minyak apa? Minyak zaitun. Okay, makan minyak zaitun. Pasal apa dia sebut makan? Pasal apa tak sebut minum? Sedangkan dia tu cecair. Kan? Jadi kena kita fikir juga, bubuk pun orang kata makan bubuk, mana ada minum bubuk. Sup betul, buat minum sup, ada minum sup. Makan sup, betul. Kalau jenis-jenis makanan. Baik, mana ni kita nak tengok tentang makan yang kata minyak zaitun tu macam mana. Sebelum saya nak baca, saya nak pesan kepada tuan-tuan dan pesan kepada diri saya bukan ejen minyak zaitun. Yang tu aja. Lagi, dia kata bila baca ni tuan-tuan sekalian, nampak goreng tu satu macam, kata minyak zaitun ni, bagus hadis Nabi apa semua. Tuan-tuan tahu dah, dengar ni. Hakai nak kai. Dia berkeluar no, dia kata ustaz ni bagus yang ada goreng hadis tentang minyak zaitun. Aku rasa dia ni ejen olive oil lah. Tapi kau tu pula. Ui tuan-tuan, dah tak boleh bahaya pula ni. Kan? Baik. Dia kata bab yang telah datang ia pada menyatakan makan minyak. Dan ketahuilah kiranya dia saudaraku. Pada zaman dahulu, masyhur dan terkenal nama zait itu, iaitulah minyak zaitun. Zait ni perkataan ta di belakang, bukan dal. Dal itu nama orang. Kan? Zait, dal itu nama orang. Yang ni ta, zait. Zait ni maksud apa? Minyak. Dan minyak tu minyak apa? Iaitulah minyak zaitun. Maka minyak zaitun itu banyak khasiatnya pada memakannya ataupun pada menggunakannya pada badan. Nak lumuk pada badan pun banyak khasiatnya. Kan, kalau kita tengok macam-macam tuan-tuan sekalian. Kan dia boleh jadi pelembab kepada bibir kita yang kering. Dia boleh jadi muka ni, mana nak bagi awet muda, timbul minyak zaitun tu bagi banyak. Rambut kita ni yang duk kerai satu macam ni, boleh buat minyak zaitun dia jadi lembut. Jadi macam-macam lah. Kan, tuan-tuan kalau dengar promoter tentang olive oil ni, pakai bawa pulang beli 3 botol ya. Kan, dia nanti dia bancuh kita ni, kita dengar. Ui, kan, kita boleh bagi kumpul. Dengar, boleh bagi kumpul, beli 4 botol. Kan? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kerana itulah dipesan oleh Nabi. Kerana itulah yang dipesan oleh Nabi kita pada umatnya supaya memakannya dan menyapunya ke badan. Nabi pesan, Nabi kita makan. Minyak zaitun dimakan dan sapu untuk badan. Kan, nak bagi badan lembut apa semua. Baik, sekali lagi saya ingat, saya ingat kepada tuan-tuan, saya bukan promosi, ya? Saya bukan ahli ejen olive oil. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Aisyah At-Tirmidzi dengan katanya,
عن ابن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. Hadis Nabi kata macam tu. Diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata, makanlah boleh sekalian kamu akan minyak zaitun itu. Dan berminyaklah kamu, yang digunalah atau berlumurlah di badan kamu dengan dia, maka bahawasanya ia yang minyak zaitun itu, dia daripada pohon yang diberkatkan akan dia. Pohon berkat. Yang kata pohon minyak zaitun tu. Buah zaitun itu adalah buah yang berkat. Berkat tu maksudnya apa? Mari kita tengok huraian dia. Kerana di dalam Al-Quran pun telah memuji minyak zaitun itu. Pasal berkat tu pasal ada dalam Quran. Quran dipuji minyak zaitun itu. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Zaitunah. Kan? Apa maksud dia? Maksud dia apa? Yuqadu min syajarah. Dinyalakan daripada pohon kayu. Yang mana pohon itu yang berkat daripada minyaknya ialah minyak zaitun. Nak rujuk tak mana yang kata ayat berkat minyak zaitun ni? Tentu boleh rujuk dalam surah An-Nur ayat 35. Surah An-Nur ayat 35. Nak cantik lagi, tuan-tuan tengok apa perbahasan kepada tafsiran kepada ayat ni. Saya duk kaji tengok beberapa tafsir, tuan-tuan. Antara yang kata berkat ni pasal apa? Yang pertama sekali, benda ni Allah Ta'ala yang sebut. Bila Tuhan sebut, yang tu tak dapat nak tolong dah. Memang berkat buah ni. Yang kata buah zaitun. Dan yang kedua, rupanya ada tafsiran daripada para ulama, dia ni sebagai lambang yang kata lambang negara yang barakah. Alladhi barakna hawla dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra itu cerita apa? Palestin. Dan Palestin itu di antara tempat mula-mula sekali yang kata pokok zaitun. Itu ada tak tahu? Tuan apa? Tuan-tuan, rupanya benda ni dia ada kaitan. Bila kita kaji dengan lebih dalam lagi, dia buat main satu ayat. Kita nak baca, watin wa zaitun. Wa dhuri sinin. Wa hadal baladil amin. Kita baca ni macam mana terjemah dia? Kita kata demi buah tin. Demi buah zaitun. Dan juga demi Bukit Tursina. Bukit Tursina, Saina ni di mana? Di Mesir. Wa hadal baladil amin. Dan demi yang kata negara yang aman. Mekah dengan Madinah. Rupanya tuan-tuan, macam tu. Kita duk baca tafsiran macam tu. Para ulama dia duk kaji. Pasal apa Tuhan duk sebut benda ni pasal apa? Apa relevannya Tuhan duk sebut demi buah tin, demi buah zaitun? Apa relevan dia? Rupa-rupanya, dalam tafsir itu, kalau kita tadabbur betul-betul, Tuhan nak cerita, kata itu di antara tempat-tempat dan juga tanah masa orang Islam. Orang Islam kena pertahankan sampai bila-bila. Tin. Di mana tin ni tuan-tuan sekalian? Di negara Iraq. Tempat mula-mula tu. Dan Iraq ini adalah tanah orang Islam yang perlu dipertahankan. Zaitun. Zaitun ni di mana? Zaitun ni dia banyak. Sebab Al-Quran kata, la syarqiyah wa la gharbiyah. Dia bukan duduk di barat, dia bukan duduk di timur. Di mana pusat dunia, tuan-tuan sekalian yang ada atas dunia tadi? Di Syam. Nak lebih detail lagi, tak mana? Palestin. Sebab itu Tuhan kata, watini wa zaitun. Zaitun. Zaitun tu Syam. Syam ni ada berapa negeri, tuan-tuan sekalian? Ada 4. Negara apa? Negara apa? Negara Palestin. Lepas tu Lebanon. Lepas tu Syria. Satu lagi apa? Jordan. Itu Syam. Dan banyak buah zaitun tu ada tu. Sebab tu dia buat pertahankan. Dan benda ni ada kaitan dengan hadis Nabi. Nabi sebut apa? Maimunah, Maula. Dia ni seorang bantu Nabi. Dia kata kepada Nabi, dia kata, aftuni, ya Rasulullah, aftuni bil baitil maqdis. Bagi kat kami fatwa tentang baitil maqdis. Nabi kata apa? Nabi kata, tuhu fasalluhu. Nabi kata, hampa bila dengar Baitul Maqdis, hampa kena pergi dan kena pergi semayang dalam dia. Nabi kata macam tu. Jadi, Maimunah ni pun dengar. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kami tak mampu, macam mana? Lam nastati'. Kalau kami tak mampu, macam mana? Nabi kata, kalau tak mampu, hendaklah kamu support minyak, support zaitun di sana. Pasal apa? Untuk nak bagi cerah lampu-lampu di sana ni. Maksud dia apa? Bantu dia apa? Untuk apa? Untuk dia mempertahankan tanah mereka daripada dijajah oleh orang yang tak suka kepada Palestin. Rupanya perkataan Zaid. Pasal apa Nabi suruh bagi Zaid? Bagi minyak. Pasal apa? Pasal di sana itu lambang. Maksud apa? Zaitun itu adalah tempat di Palestin.
Dan itulah menunjukkan bahawasanya negara Palestin adalah negara umat Islam. Boleh faham betul Filan? Atau cerita dia. Baik. Lepas tu apa lagi yang kata barakah Palestin, yang kata barakah, yang kata pokok zaitun ni, ranting Nabi SAW dia suruh siwak. Kan Nabi suruh kita siwak. Siwak menggunakan ranting itu daripada pokok zaitun. Berkah. Lepas tu dia main apa lagi? Barakah dia. Tuhan bagi dekat dia, dia di antara pohon yang mampu hidup pada suhu panas yang tinggi. Hak lain dipakai kering bontang lah, tapi dia tu boleh hidup lagi. Yang kata pokok zaitun. Sehingga kan ada orang kaji pokok zaitun ni, usia pokok zaitun ni dia boleh rapat pergi ke ribuan tahun usia dia. Tak mati. Kita dengar Ustaz. Payah jadi manusia kalau jadi pokok zaitun boleh hidup 1000 tahun. Dia fikir betul pula. Jadi pokok zaitun tak boleh makan nasi kandar. Kan berdiri tangguh lah kan. Allahu Akbar. Yang tu barakah. Yang itulah di antara pandangan-pandangan mufassir ketika mana cerita tentang ayat daripada surah An-Nur ayat 35. Baik, maka minyak zaitun itu amatlah bersih sekira-kiranya dikeluarkannya daripada pohonnya yang barakah itu dan dimakan dan digunakan untuk nak melekat pelita ataupun nak buat sumber daripada minyak pelita dan juga dijadikan ubat. Dan hadis ini ada datang riwayat daripada Abi Usaid semacam yang tersebut itu. Dan kata Abu Isa At-Tirmidzi, hadis ini riwayat daripada Abi Usaid iaitulah ghaib. Baik muslimin dan muslimat berhormati Allah Subhanahu wa taala. Lepas ni tuan-tuan sekalian, kita akan masuk pula satu tajuk bab majaa fil akli ma'al mamluki wal iyali. Atau satu tajuk. Tajuk ni apa? Menyatakan makan berserta dengan hamba sahaya dan juga budak. Maknanya kita makan dengan orang gaji kita. Kan orang gaji kita. Kan? Pasal apa tuan-tuan? Pasal di sana ada sebuah hadis Abu Zar Al-Ghifari. Satu hari dia pernah kena tegur dengan Nabi SAW. Kan? Sebelum tu orang tengok Abu Zar. Orang nampak Abu Zar pakai baju sama dengan pembantu rumah dia. Orang bertanya dia Abu Zar, satu macam borel. Borel tu bahasa saya. Satu macam baju nampak sama dengan pembantu rumah ni. Apa pasal? Abu Zar kata apa? Abu Zar kata, aku buat ni pasal apa? Pasal aku nak buang sifat arrogant. Aku nak buang sifat sombong. Aku nak buang sifat apa? Sifat aku menganggap dia ni orang bawah dan aku menganggap diriku orang besar. Pasal dulu, Abu Zar kata apa? Dulu aku pernah hina dia. Aku pernah hina pembantu rumah tu. Abu Zar ni dia kalah. Walaupun dia sudah Islam, tapi amalan ataupun perangai banget pada lagi. Dia hina pembantu rumah dia ni sampai dia maki pembantu rumah sekali dengan mak kawan tu dan ketuk senang dia sekali. Yang kita Abu Zar ni. Allah. Lah dia kata macam-macam lah ni. Ada hadis yang dia cerita apa? Kata ada sahabat Nabi, dia pergi pukul pembantu rumah. Dia tak betul pukul. Pukul. Kita dengar dulu pada tahun bila? 2014. Nirmala Bonat. Tentu banyak nama Nirmala Bonat. Kan? Tahulah kisah dia tu. Macam mana kawan ni kena pukul, kena siram ayam panas, kena apa? Kena serika lah, apa semua orang. Tapi muka ni tak nampak muka orang. Kita bagi lagu untuk azan insya-Allah. Sikit lagi nak habis. Kalau tidak saya cakap seorang-seorang dalam kereta balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita tadi tentang duk balun pembantu rumah. Kat zaman Nabi pun pernah jadi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Abu Dawud. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Mas'ud. Abu Mas'ud ni sahabat Nabi. Abu Mas'ud Al-Ansari. Dia ni sudah ditibai pembantu rumah dia. Dia pukul pembantu rumah dia. Kemudian dia tak sedar bahawasanya Nabi SAW ada di belakang. Dia balun pembantu rumah dia. Dia tibai. Mungkin ada salah sikit-sikit yang tak sepatutnya kita buat macam tu. Takkan orang tegur sikit-sikit macam tu sudahlah. Yang pinat tangan ni pasal apa? Dia bagi yang kata pembantu rumah dia. Dia tengok-tengok Nabi SAW sudah tegur dia. Nabi kata, wahai Abu Mas'ud, yang hendak dipukul dia buat apa? Allah Ta'ala lebih berhak untuk nak menghukum kami daripada dia. Dengar macam tu, dia kali-kali dia tengok Nabi SAW. Malu punya pasal dia kepada Nabi, dia kata apa kat Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, saya akan memerdekakan bantu rumah saya. Saya tak mau lagi dah dia. Pasal apa? Pasal saya dengar nasihat Nabi ni, saya rasa berdosa dan tak sana. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, ama innaka law taf'al lalafa'at kanna.
Nabi kata, wahai Abu Mas'ud, kalau kamu tidak membebaskan dia, kalau kamu tidak melakukan seperti itu, kamu akan kena api neraka. Maksudnya apa? Kalau hang betul-betul, hang kata kat aku kata hang nak bebaskan dia, tapi hang tak buat, hang akan kena api neraka. Maksudnya apa? Kalau hang tak buat, hang akan pukul dia lagi nanti. Kan, jadi benda macam tu. Itu sahabat seorang. Kemudian yang kata Abu Zar Al-Ghifari ni, satu hari dalam sebuah hadis, dia sudah pakai baju sama dengan anak buah, dengan pembantu rumah dia. Bila pakai orang tegur. Orang kata Abu Zar, nampak baju sama ni. Apa pasal ni? Abu Zar kata aku nak buang ke. Aku tak mau. Ada satu kesenjangan, ada satu orang kata apa, jurang di antara aku dengan pembantu rumah tu. Pasal dulu Abu Zar kata aku kalau aku marah kat dia, aku akan mencela dia sampai mak ayah dia. Sampai mak ayah dia. Dan benda tu diceritakan kepada Nabi SAW. Nabi panggil aku. Nabi kata apa kepada Abu Zar? A'yartahu bi'ummih. Wahai Abu Zar, aku dengar cerita yang kamu marah anak buah kamu marah pembantu rumah kamu marah hamba kamu, seperti mana kamu marah dia dan kamu maki keluarga dia. Betul ke macam tu? Betul. Nabi panggil. Bila Abu Zar dengar macam tu, Abu Zar kata betul. Saya kalau saya pandai marah, nanti mulut saya cukup cepat punya saya bagi. Kan? Biasalah hari ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan yang bisa tu kerja ni ada bos atas ni tahu lah macam mana dapat bos bagus jadi Allah Akbar. Kadang-kadang dapat bagus kita pijak kepala dia pula. Kan? Kadang-kadang nak dapat tu yang kata bos dan leader tu. Itu satu benda yang kalau dapat nikmat Tuhan bagi kat kita. Kan? Berdoa banyak-banyak kat Allah Ta'ala. Jadi ada juga jenis memang hang tak erti je lah. Hang tak erti dia berdiri ni yang ni ditolak dari kita. Hang tak erti je. Kalau tak erti hampir dia tempat lain. Oh, kita dengar terbakar. Kan? Kira dulu lalu pun jabatan Putrajaya dulu tengok Tasik itu yang bila aku nak boleh terjun dalam Tasik ni. Pasal apa? Macam tu kurang marah. Kalau di Pulau Pinang pakai jadi terjun dalam apa? Jabatan Pulau Pinang. Jadi benda tu dibawa kepada Nabi. Nabi kata apa kepada Abu Zar Al-Ghifari? Nabi kata, inna akhwanakum khawadukum ja'alahumullahu tahta aydiyakum. Wahai Abu Zar, kamu nak buat benda ni, ini amalan jahiliah. Kamu duk marah orang, kamu duk maki orang. Marah bukan tak boleh, marah boleh. Tapi berpada-pada. Bukan marah sampai menghina dia. Bukan marah sampai nak membuka keburukan dia. Bukan macam tu. Dan Abu Zar kamu kena ingat. Kalau dia ni, kalau dia ni umur macam ayah kamu. Tapi dia kerja di bawah kamu. Maka ketahuilah macam mana kalau ayah kamu kena maki. Oh, Nabi abang macam tu. Kalau dia muda, dia macam adik kamu. Kalau dia sama umur kamu, dia macam kawan kamu. Jadi berpada-pada dalam nama Allah. Kemudian Nabi kata, ja'alahumullahu tahta aydiyakum. Hari ini mungkin dia duduk bawah kamu. Dan esok lusa mungkin kamu duduk bawah dia. Boleh jadi, tuan. Boleh jadi benda tu. Kita duduk megah sangat dengan apa duk ada dekat kita ni, duk marah, entah macam mana nak jadi cerita tu. Tiba-tiba pangkat kita ni duduk bawah kawan hari tu naik atas. Ambil. Waktu tu baru kita tahu yang kata bertemu, buku bertemu roh ni. Kan? Allahu Akbar. Dan Nabi kata, faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Nabi kata kalau dia ni pembantu kita, apa yang kamu makan, bagi dia makan. Nabi kata macam tu. Kan? Jangan ada duk gap kami makan apa semua, kami makan tempat lain apa semua. Kalau boleh, Nabi kata, buat macam tu. Itu lebih baik. Kemudian Nabi kata apa? Wayanbishu mimma yanbas. Nabi kata kamu cari pakaian, apa yang kamu pakai, bagi dia pakai juga. Sebab tu Abu Zar dia sama pakai dengan pembantu dia. Wala tukallifuhum mimma yaghlibuhum. Dan jangan kamu bagi beratkan kepada mereka apa yang mereka tak mampu nak buat. Jangan macam tu. Fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum. Tapi kalau kamu suruh dia buat, dia tak mampu juga, tapi kamu suruh juga dia. Nabi kata apa? Fa'inuhum. Bantu buat sama-sama dengan dia. Sebab benda tu tak akan selesai. Dan hadis ni riwayat daripada Imam Al-Bukhari, tentang sekalian. Baik, pasal apa saya geser hadis ni? Pasal apa? Benda ni kita nak baca bulan depan. Tapi nampak gayanya saya tak baca bulan depan, pasal bulan depan bulan puasa. Kan? Nampaknya lepas bulan puasa kita raya. Raya ni saya tahu ni Flora Rosa ni sudah berarti 30 hari tuan-tuan buat rumah tu buka. Kan? Jadi bulan Syawal kalau kita tak baca lagi kita lepas tu lah kot insya-Allah. Lepas tuan-tuan dah selesai semua makan dengan kambing panggang apa semua ni, baru kita baca kita. Dan pada saat itu tajuk ni kita akan baca. Tajuk apa? Iaitu tajuk makan dengan hamba dan juga budak pembantu kita. Makan dengan mereka.
Apa cerita dia? InsyaAllah akan diperincikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaAllah. Kemudian lepas ni dia akan main pula fi fadlin fi ta'amit ta'am, kelebihan orang yang duk jamu bagi makanan kat orang. Tu. Dia main tajuk tu. Kan? Main bagi. Tanya surau malam ni ada apa-apa kan? Kata tak ada apa. Saya nak bagi sikit duit. Tolong masak lah, buatlah apa-apa. Untuk apa? Sajalah bagi makan. Orang-orang semayang, buat semua ni. Alhamdulillah. Ini kelebihan tuan-tuan sekalian. Kan? Yang tu. Jadi, insyaAllah kita akan baca bab nanti insyaAllah. Kemudian dia main pula kelebihan makan malam. Bukan kelebihan makan pada waktu malam. Maksud dia makan malam ni dia apa tu kan? Sebelum maghrib kan makan malam waktu tu. Kan tu. Kita lepas Isyak kita makan. Sebab apa? Sebab perkataan ni al-Isya. Al-Isya ni kita biar Isya. Kan? Kan? InsyaAllah dia akan main. Lepas tu dia akan main pula tentang baca bismillah ketika mana kita nak makan. Macam mana yang kata sunnah Nabi ajar kita. Macam mana yang kata kita nak makan. InsyaAllah benda tu kita akan jumpa insyaAllah nanti. Baik, kita berhenti dekat tu. Dan saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan manfaatkan lah di bulan Syaban. Manfaatkan Syaban ni. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.